Hai semua, kali ni saya nak kongsikan resepi kari pap rangup dan rahsia intinya yang sangat sedap. Okey, jom kita start. Okey, jom kita start buat intinya dulu. First kali saya gunakan 7 biji kentang untuk buat inti. Kupaskan kulitnya satu persatu sampai ianya habis. Seterusnya, bolehlah kentang tadi dipotongkan dadu seperti ini. Okey, ini hasilnya kentang tadi yang sudah dipotong dadu. Kemudian bolehlah dibasuh dan direndamkan di dalam air. Okey, ini bahan tumis. Saya pakai 3 ulas bawang putih. Ini dicincang halus ya. Setengah inci halia dicincang halus juga. Empat biji bawang merah. Okey, ini pun saya cincang halus juga. Okey, kemudian saya gunakan daun sop juga. Ini adalah bahan wajib bagi inti kari pap saya. Menjadikan ia sangat wangi dan sangat sedap. Ada sesetengah orang dia pakai daun kari, tapi saya lebih suka pakai daun sop. Ikut pada cita rasa masing-masing. Okey, kemudian saya gunakan 200 gram ayam, sedikit isi ayam. Okey, 6 sudu cili kering kisar dan 4 sudu serbuk kari. Ni saya pakai yang daging ya. Okey. Okey, first kali masukkan minyak, kemudian tumiskan bawang putih, bawang merah serta halia. Ni yang sudah diracik tadi ya, diracik halus. Kemudian kacau bagi sekata sampai ia agak kekuningan, kemudian bolehlah dimasukkan cili kering kisar. Seterusnya cili kering kisar ni tumis sampai ia pecah minyak. Kalau suka lagi pedas, boleh tambahkan lagi cili kering kisar ni. Ikut pada cita rasa masing-masing. Kalau tak nak pedas, boleh kurangkan. Okey, kemudian bila sudah pecah minyak, masukkan serbuk kari daging. Okey, ni kacau bagi sekata. Kalau agak kering, boleh masukkan sedikit air. Kacau seketika sampai semua bahan tumis tadi dipecah minyak seperti ni. Kemudian bolehlah dimasukkan kentang yang sudah dipotong dadu. Dan kacau bagi sekata. Seterusnya masukkan garam dan perasa. Okey. Perasa ni tak kisah nak letak perasa apa pun, ikut pada cita rasa masing-masing. Masukkan pula isi ayam. Okey, isi ayam ni kalau nak letak lebih pun boleh. Kacau bagi sekata, kemudian bolehlah dimasukkan air. Air ni kalau nak masukkan lebih pun tak apa, sebab kita nak bagi kentang tu empuk. Kalau dia masih belum empuk, boleh tambahkan lagi air. Masukkan pula setengah sudu serbuk ladi hitam. Kalau nak pakai ladi hitam yang sudah mesin pun boleh. Masukkan 1 sudu gula. Gula ni bukan tujuannya untuk manis, tapi mengurangkan kepedasan. Okey, masukkan daun sop. Okey, daun sop ni saya memang masukkan banyak ya. Seterusnya bolehlah dikacau bagi sekata. Bila kentang sudah empuk, okey, dan dia lembap-lembap macam ni, okey, bolehlah diangkat. Kemudian masukkanlah ke dalam bekas dan biarkan ia sejuk seketika. Okey, ini hasilnya ya. Okey, kemudian bolehlah kita buat pula kulit kari pap. Okey, first kali saya pakai tepung gandum. Tepung gandum ni 850 gram sahaja. Okey, ni 1 bungkus ya. Kemudian saya masukkan ke dalam dulang. Kalau buat kari pap, memang saya suka uli pakai dulang. Okey, dalam pan saya panaskan 3/4 cawan
minyak masak dan 1/2 margarin plantar. Ni saya panaskan ya supaya nanti saya nak siramkan ke dalam tepung nanti. Okey, bila dah panas, bolehlah kita siramkan. Seterusnya bolehlah dikacaukan dengan sudip. Sebab dia masih panas, tak perlu dikacau dengan tangan, nanti melecur pula. Bila ia sudah sekata, bolehlah uli pakai tangan. Okey, ini hasilnya. Dia menjadi seperti sebuk roti ya. Kemudian bolehlah dimasukkan 1 suku cawan air. Air ni saya masukkan sedikit demi sedikit. Tak perlu masuk sekaligus. Uli bagi sekata, kemudian masukkan air lagi sedikit. Okey, ni saya masukkan tak sampai habis ya. Saya simpankan sedikit lagi. Okey, uli lagi. Okey, ini adalah bahan rahsia supaya kari pap saya rangup dan dia bila kita goreng dia menggelembung. Saya gunakan air kapur makan ni dalam 1/2 sudu sahaja. Kemudian bolehlah diuli dan digaulkan bagi sekata. Kemudian bolehlah dimasukkan lagi sedikit air. Ni yang lebihan air tadi ya. Okey, ini hasilnya sangat lembut kan? Kalau dia masih keras, boleh tambah sedikit air sahaja lagi. Jangan terlalu banyak ya, nanti ia lembik pula. Macam ni pun dah boleh dah. Seterusnya bolehlah dimasukkan ke dalam bekas dan ditutupkan dengan pinggan, kain ataupun plastik wrap. Tak kisah mana-mana pun. Kemudian perapkan selama 2 ke 3 jam. Okey, ini hasilnya yang sudah siap diperap. Okey, nampak bila kita tarik dia tidak putus. Seterusnya saya akan bulat-bulatkan seperti ini. Ini cara saya ya, ada sesetengah orang dia timbang dulu. Kalau nak buat makan sendiri cukuplah macam ni pun boleh. Kalau nak timbang selalunya orang yang berniaga supaya timbangan dia sama berat. Kemudian saya lepir-lepirkan seperti ini. Dan canaikan supaya ia tidak terlalu nipis dan tidak terlalu tebal. Agak-agak sahaja. Ikut pada cita rasa masing-masing. Seterusnya bolehlah dimasukkan ke dalam acuan kari pap. Okey, masukkan inti ke dalam acuan kari pap. Agak-agak je ya inti ni, jangan terlalu penuh, nanti susah pula kita nak klaim. Okey, kemudian saya lepir-lepirkan bahagian tempat yang dia berbunga tadi tu supaya saya mudah untuk klaimkan kari pap menggunakan tangan. Okey, ini cara saya ya. Okey, kemudian bolehlah kita klaim sampai habis. Tahu tak kenapa saya klaim menggunakan tangan padahal dah pakai acuan sebenarnya? Bila saya dah terapkan pakai acuan,
time menggoreng nanti, kari pap akan terbuka sedikit, cuma tidaklah terlalu banyak. Tapi minyak gorengan akan menjadi sedikit kotor apabila terkeluar sedikit isi kari pap. Ada juga tips supaya ianya tidak terbuka, iaitu buatkan gam untuk dioles pada bahagian dalaman bunga kulit kari pap sebelum diterap, iaitu air dicampurkan dengan sedikit tepung gandum. Bancuhannya perlulah cair. Ada setengah orang bila dia sudah lepirkan bahagian bunga kulit kari pap tu, kemudian dia tekan-tekankan menggunakan garfu. Ni kalau pada yang tak pandai untuk klaim. Seterusnya bolehlah digorengkan kari pap dengan api yang sederhana sahaja ya. Kemudian balik-balikkan kari pap supaya ia masak sekata. Bila sudah agak kekuningan, bolehlah kari pap tadi diangkat. Okey, untuk buat frozen, goreng jangan terlalu lama ya, jangan terlalu kuning, kemudian bolehlah disimpankan di dalam peti ais. Okey, dah siap pun kari pap, sedia untuk dihidang. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta tekan butang loceng supaya tidak terlepas video yang seterusnya.